Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan pengajian untuk kuliah maghrib ini, walaupun saya tak apa sihat sebenarnya. Namun demikian, mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu yang sama-sama kita mempelajari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan. Dan saya minta maaflah kalau suara tu tak berapa jelas. Dah seminggu dah. Baik, kita lihat muka surat 140. Baris yang ke-10 daripada bawah. Ulang sedikit. Dan telah menyebut oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya yang masyhur bernama kitab Al-Azkar.
telah ijma' ulama, telah bersepakat ulama bahawa doa segala mayit, doa bagi segala orang yang mati, memberi manfaat akan mereka itu yang telah meninggal dunia, dan sampai kepada mereka itu pahalanya. Jadi Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu disebut di dalam kitab Al-Azkar dan telah dipersetujui oleh semua ulama, doa bagi segala orang yang mati, maknanya orang yang hidup mendoakan orang yang telah mati. Kata Imam An-Nawawi, memberi manfaat. Siapa yang dapat manfaat? Orang yang dah mati itu. Dan juga katanya sampai pahala kalau kita niatkan kepada si mati. Maknanya ada dalil, ada hujah, boleh kita membuat apa sahaja perkara yang baik khusus kepada mereka yang telah meninggal dunia. Sama ada kita bersedekah, sama ada kita mendoakan kesejahteraannya. Imam An-Nawawi kata memberi manfaat. Cuma apabila para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya yang mati itu tidak beramal ibadah? Dia Islam, beragama Islam, tetapi sembahyang pun tidak, ibadah-ibadah yang lain pun dia tak buat." Sahabat bertanya kepada Rasulullah, sekiranya di saat itu orang yang hidup berdoa, apakah mereka dapat juga habuan? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak beramal ibadah, walaupun disebut wali jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, tetapi oleh kerana mereka tidak beramal ibadah semasa hidupnya dahulu, Rasulullah kata tak sampai kepada mereka. Allah. Jadi tuan-tuan, kalaulah tak sampai kepada mereka dengan alasan mereka tidak beramal ibadah, siapa yang nak tolong mereka lagi? Allah. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa kata Nabi? Tiadalah mayat di dalam kuburnya itu, mayat yang ada dalam kubur itu, melainkan seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong.
Nabi kata, tuan-tuan. Nabi kata dalam sabdanya, tiadalah mayat di dalam kubur melainkan seperti orang yang hampir tenggelam, yang meminta pertolongan, menanti-nanti ia mayat yang berada di dalam kubur itu akan doa sampai kepadanya. Ternanti-nanti dia, terkapai-kapai tangan dia. Dia ibarat seperti tengah lautan yang hampir tenggelam. Terkapai-kapai mereka, tuan-tuan. Menanti-nanti akan doa sampai kepadanya. Doa daripada siapa? Pertama, doa daripada anak-anak mereka. Allah. Doa daripada anak-anak mereka, doa daripada saudara-saudara mereka atau sahabat mereka. Maknanya terkapai-kapai mereka di saat ini. Itu mereka yang sedang berkampung di belakang. Nabi ibaratkan mereka itu seolah-olah hampir tenggelam, seolah-olah berada di tengah lautan yang luas, yang hampir-hampir tenggelam mereka, terkapai-kapai mereka, menanti-nantikan doa daripada anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, sahabat handai mereka. Maknanya, tuan-tuan, kalau Nabi dah sebut, yakinlah memang betul berlaku. Maka apabila sampai kepadanya, sama ada si anak tadi berdoa, saudara-saudara dia berdoa, sahabat handai dia berdoa, bagai contoh lepas maghrib tadi kita berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apabila sampai doa tersebut kepada mereka, adalah ia doa-doa tadi terlebih kasih dia kepadanya daripada dunia dan barang yang ada di dalam dunia. Maknanya doa yang kita baca mudah-mudahan sampai kepada mereka yang ada di belakang sana tu. Mereka lebih kasihkan doa-doa tu daripada segala habuan yang ada di dalam dunia. Walaupun pelbagai nikmat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dunia ini, tetapi oleh kerana dengan kita mendoakan kepada mereka, mereka beranggapan itu lebih berharga daripada dunia dan barang yang ada di dalam. Ini bagi siapa? Bagi mereka. Pada mereka dunia dah tak ada dah. Dah terputus dah. Nama pun meninggal dunia. Dah terputus segala-galanya, tuan-tuan. Kecuali apa? Sedekah jariyah dia, ilmu yang memberi manfaat, anak yang saleh. Ini sajalah, selain daripada amal ibadah yang dia kerjakan semasa dia hidup dahulu. Allah. Dan bahawasanya hadiah orang yang hidup bagi orang yang mati dua. Yang pertama, doa.
Yang kedua, pengampunan daripada Allah. Ini sebagai hadiah. Kita yang hidup ni, kita hadiahkan kepada mereka yang berada di perkampungan belakang sana dua perkara. Kalau kita nak tolong dia, kalau kita sayangkan mereka, kalau kita kasihkan mereka, dua perkara. Pertama, sentiasa kita mendoakan dia. Yang kedua, sentiasa kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Itu saja. Nak bawa bunga rampai tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Bawa jambangan bunga tak ada kena-mengena pun. Yang dihendak sebagai hadiah kita daripada yang hidup kepada mereka yang sedang berada di alam barzah sekarang ini, dia nak dua je. Pertama, kau doakanlah. Yang kedua, kau minta ampun lah. Sebab mereka dah tak dapat lagi minta ampun, sebab mereka dah mati. Itu sebabnya minta ampun ni, tuan-tuan, semasa kita hidup. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun semasa kita hidup. Kalau dah mati tak ada. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ambillah kesempatan, kasihanilah mereka. Walaupun yang ada di belakang sana tu mak bapak kita, datuk kita, nenek kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita, rakan taulan kita, ditakdirkan mereka lebih dahulu daripada kita. Habis. Adapun kita membacakan Al-Quran, ini yang ditanya 2 minggu sudah. Adapun dibacakan Al-Quran, telah berkata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu di dalam syarah Muslim, bermula yang masyhur daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam syarah Muslim, di antara kitab yang paling masyhur, bahawasanya tiada sampai pahalanya kepada mayat. Maknanya, tuan-tuan, dalam syarah Muslim dia kata tidak sampai. Ada sebab tu. Dia tidak habis di situ. Bahawasanya tiada sampai pahalanya kepada mayat. Namun demikian, dan berkata setengah daripada ashabus Syafi'i, setengah daripada mazhab Asy-Syafi'i, sampai pahalanya bagi mayat kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca surah Yasin, dengan syarat semata-mata diqasadkan dia, diniatkan dia bacaannya itu bagi si mayat. Itu yang kata tadi, dia tidak terhenti di situ. Hendaklah kita qasadkan. Apa makna qasad? Kita niatkan pahala bacaan Al-Quran, kita qasadkan, kita niatkan pahala Yasin, kita qasad, kita niatkan bacaan tahlil kepada si mati. Sebahagian daripada mazhab Asy-Syafi'i dia kata sampai, dengan syarat niatkan. Dan boleh kita kiaskan apa sahaja perkara yang mendatangkan kebajikan. Kita bersedekah
duit dalam tabung masjid, kita niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak aku. Sampai kita belanja orang, pahalanya kita beri makan orang tu, niatkan untuk arwah mak bapak, kaum keluarga kita, insya-Allah sampai. Itu sebabnya kasat tu pun ada niat. Dan jika kemudian daripada dibacanya sekalipun, walaupun dia dah baca dahulu, kemudian dah habis baca Al-Quran, dia pun qasad, aku sedekahkan pahala bacaan Yasin, aku sedekahkan pahala bacaan Al-Quran kepada arwah sianu. Kena sebut, insya-Allah sampai. Inilah sahaja tuan-tuan yang boleh kita tolong mereka yang berada di perkampungan belakang. Kesiannya kepada mereka semua. Dan berpegang atasnya oleh a'immah yang 3, dan memilih akan dia kebanyakan ulama daripada mazhab kita, dan i'timad berpegang akan dia termasuk juga oleh Imam As-Subki dan lain-lain, dan juga ditanggung oleh perhimpunan ulama akan ketiadaan sampai pahalanya. Mana rata-rata ulama daripada mazhab Asy-Syafi'i dia kata sampai. Bila sampai, kita buatlah tuan-tuan. Bila-bila masa. Yang berkata oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala anhu, atas barang yang apabila dibaca tiada di hadapan mayat. Maknanya walaupun tidak ada di hadapan mayat. Itu kadang-kadang orang baca Yasin ketika mayat itu masih ada. Pun tak apa. Tapi yang terbaik, biarlah mayat itu dibersihkan dahulu. Contoh, apabila habis sahaja nyawanya, kita salinkan pakaian dia tu. Kalau kita nak kemumikan esok hari, habis saja mayat dia, kita salinkan pakaian dia. Buka pakaian yang semasa dia hidup tadi, tukarkan dengan pakaian yang bersih, seboleh-bolehnya yang berwarna putih. Sunat yang berwarna putih. Bersihkan dia dahulu, tempat kencing dia ke, tempat berak dia ke, takut dia ada bernajis. Bila dah bersih, kita nak membaca Al-Quran di hadapan dia, senang, tak ada masalah. Dan pastikan apabila habis sahaja nyawa dia, sebelum kita tutup dia, kita anduh ni dagu dia ni, bagi rapat, ratakan elok-elok mulut dia. Kita ikat, anduh daripada bawah naik ke atas. Kemudian matanya tu, pulpuk matanya kita urut supaya elok pejam mata dia. Dan kalau boleh, sebelum kita susun mayat tu, kita letakkan elok-elok sendi-sendi ni, kita sapulah minyak kalau boleh, nak bagi dia lembut, supaya apabila kita
memandikan jenazahnya cukup mudah. Ini terpulang kepada mereka yang hidup bagaimana hendak mengurus. Kadang-kadang tuan-tuan, pengalaman saya, mereka mati dalam seorang diri. Tidak ada siapa ketika itu. Dan apabila diberitahu, kita pun pergilah. Tengok jenazah ni, ya Allah. Mulut dalam keadaan ternganga, mata dalam keadaan terbuka. Sebab di saat berpisah roh dengan jasad, tak ada siapa ketika itu. Pesanlah kepada anak cucu kita, kalau dalam keadaan nazak itu janganlah ditinggalkan. Pagi tadi kita dah perjelaskan apa kalimah dia, apa telkin yang kita nak ajar kepada dia. La ilaha illallah, berulang-ulang sampai roh dia berpisah dengan jasad. Atas barang yang apabila dia baca tiada di hadapan mayat, satu, dan tiada diniatkan oleh yang membacanya akan pahala bacaan itu bagi mayat, maka memanglah tak dapat. Itu yang disebut awal-awal tadi. Pertama, kita baca di hadapan dia, itu yang paling afdal. Yang kedua, kita niatkan pahala yang kita baca. Itu sebabnya tuan-tuan, biarlah kita baca dengan betul. Katakanlah ramai nak baca Yasin, tetapi kalau ada di kalangan mereka yang nak membaca sama-sama baca Yasin itu dalam keadaan lentang pukang, lebih baik dia jangan baca. Kalau dia tak tahu hukum-hukum tajwid, lentang pukang baca. Itu sebabnya afdal untuk bacaan Yasin dan yang lain-lain, pertama cari orang yang arif. Apa makna yang arif? Orang yang betul bacaan dia. Bukan sekadar nak baca je macam tu. Sebab kita nakkan ganjaran pahala, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada bacaan yang kita baca tadi. Dan yang ketiga, kalau kita tidak niat untuk mendoakan dia, maka tak sampailah. Jadi pastikan kita niat, qasadkan untuk dia, kita baca dengan niat untuk si mati ini, insya-Allah sampai. Dan telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ashab. Mazhab di kalangan Asy-Syafi'i, sunat membaca Al-Quran barang yang mudah di hadapan mayat dan diiringi dengan doa. Biasanya apa? Surah Yasin lah. Itu dia kata sunat membaca Al-Quran barang yang mudah di hadapan mayat. Kalau rasa Yasin tu pun panjang, banyak baca Qul huwallahu ahad. Bacalah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali. Afdal, tuan-tuan. Kalau kita tak baca Al-Quran pun sunat baca yang ringkas. Apa dia? Kalau tak boleh surah Yasin pun, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitu juga
apabila kita hantar jenazahnya ke tanah perkuburan. Selagi belum selesai pengurusan jenazah ni tadi, selama itulah kita sedekahkan qul huwallahu ahad kepada mayat ini. Itu sebabnya dia tak suruh kita duduk, dia suruh kita berdiri. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampailah habis pengurusan pengkebumian dia. Jangan kita duk cerita benda yang lain. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan perilaku mayat. Kerana apa? Malaikat mendengar dan mengaminkan. Allah. Jangan sama sekali kita menceritakan perangai tak baik. Kita ni kadang-kadang lupa. Kau tak tahu ke arwah ni dulu masa zaman agogo dia, begini. Malaikat dengar, malaikat kata amin, amin, amin. Waliyahzubillah. Baik, dan doa mengiringinya di antaranya Allahumma awsili sawaba ma qara'nu ila fulan. Allahumma awsili sawaba ma qara'nahu ila fulan. Itu yang Arab. Melayu kata, wahai Tuhanku, sampaikan pahala barang yang kami baca akan dia kepada si anu. Niat dalam hati. Ya Allah, sampaikan pahala barang yang kami baca akan dia kepada si anu. Sebut nama dia kepada arwah. InsyaAllah sampai. Itu sebabnya tuan-tuan, diajar kepada kita untuk mengingatkan tentang kematian. Rajin-rajinlah kita menziarahi kubur. Walaupun kubur itu tempat perhentian sementara, semua akan pergi ke situ. Cuma di mana? Wallahu alam. Di mana berakhirnya riwayat hidup kita. Kadang-kadang ada yang tidak berbatu nisan. Nak buat macam mana? Baik. Dan berkata Muhammad Abu Khadir di dalam kitab Nihayatul Amal. Apa dia kata? Bermula yang tetap atasnya oleh hal daripada khilaf yang amat banyak, bahawasanya mayit itu, orang yang mati itu, memberi manfaat akan dia barang yang diperbuatkan baginya pada segala kebajikan. Tengok. Disebut oleh Muhammad Abu Khadir. Dia kata dalam kitab Nihayatul Amal, apa sahaja kebajikan yang kita buat kepada mayat, orang yang dah mati tadi, mayit, memberi manfaat akan dia. Buatlah apa saja tuan-tuan. Kalau boleh hari-hari, setiap kali lepas sembahyang 5 waktu, kita sedekahkan Fatihah kepada arwah mak bapak kita, arwah adik-beradik kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita. Kalau boleh, setiap kali lepas sembahyang. Termasuk datuk nenek moyang kita yang kita tak tahu namanya, namun kita sebut, kita niat kepada sekalian arwah kaum keluarga aku. Terpulanglah tu, termasuklah. Kita tak tahu.
nama-nama mereka. Kita niat. Dan akhirnya wali jami'il muslimin wal muslimat. Sekalian orang Islam yang beriman, lelaki dan perempuan. Kita niatkan tuan-tuan. Mudah-mudahan sampai kepada mereka. Baik. Memberi manfaat akan dia barang yang diperbuatkan baginya yang mati tadi pada segala kebajikan. Benda yang mendatangkan kebajikan, buatlah. Kemudian daripada matinya, selepas mati, tetapi tak dapat tiada bahawa hendaklah dikasadkan oleh orang yang memperbuatnya itu akan pahala demikian itu bagi si mayat. Tak boleh tidak, hendaklah dia kasadkan, dia niatkan apa yang dia perbuat itu pahalanya itu bagi si mati. Itu yang berulang kali disebut, hendaklah kasadkan, hendaklah niatkan apa saja kebajikan yang dibuat tadi pahalanya bagi si mati. Allahu Akbar. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau ada 3 perkara ni, sedekah jariah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salihun yad'u lah, mencurah-curah pahala dia. Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan, ambillah kesempatan. Kalau kita yang hidup ini, sehingga kita hidup di saat ini, gemar, kasih, mensedekahkan kebajikan kepada si mati, besok kita mati, orang akan buat pula kepada kita. Kalau kita kedekut di dunia ini, katakanlah seorang anak kedekut untuk bersedekah kepada arwah mak bapak dia, besok dia mati, anak dia pula akan kedekut untuk mensedekahkan amal kebajikan kepada mayat dia besok. Allah. Sikit lagi tuan-tuan. Tetapi tak dapat tiada bahawa dikasadkan, diniatkan oleh yang memperbuatnya itu pahalanya demikian itu bagi mayat, bagi si mati. Atau ia yang hidup tadi mendoakan baginya si mati. Kemudian daripada diperbuatnya dengan hasil pahala baginya. Atau ada ia buat pada kubur, atau dapat demikian pahala itu pula bagi yang memperbuatnya, yang membacanya. Sama ada dia buat dekat kubur ke, boleh, tak ada masalah. Baca Yasin, baca Al-Quran, tahlil dekat kubur, tak menjadi masalah. Ataupun di tempat lain, pahalanya tetap sampai kepada si mati, dan orang yang memperbuat pun akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam berti kata, katakanlah si anak membaca Al-Quran, pahalanya kepada arwah mak bapak dia. Arwah mak bapak pun dapat pahala hasil bacaan Quran anaknya tadi, dan anaknya pun dapat ganjaran pahala daripada bacaan Al-Quran yang dia baca tadi. Yang tak ada pahala, pakai kaset. Kalau pakai kaset tuan-tuan, kalau lah dikatakan, oh boleh pakai kaset, pelbagai jenis kaset dekat kubur. Halil Husairi ada, Arwah Manu Sudais ada, itu tak ada. Atau
Tuan-tuan baca Al-Quran dekat kaset, lepas tu tuan-tuan putarkan. Itu tak dikira. Dia mestilah individu tu sendiri, direct dengan si mati. Dia tak boleh melalui dia baca Al-Quran 30 juzuk, dia rakamkan, lepas tu sepanjang hari sebelum dia tekan tu niat pahala bacaan Quran aku ni untuk arwah mak bapak aku. Dapat ke tidak? Tak dapat. Dia hendaklah individu itu sendiri. Kau boleh macam tu tuan-tuan? Oh, tenang sungguh lah. Anak duduk goyang kaki kat rumah, pasang kaset besar-besar, sound letak kat sana. Allah. Habis tuan-tuan. Jadi sebagai kesimpulan, saya ulang sekali lagi, kasihanilah mereka tuan-tuan, mak bapak kita yang ada di perkampungan belakang sana ataupun di mana sahaja. Jangan lupa, kalau boleh setiap kali lepas sembahyang kita doakan, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Ringankanlah segala azab kubur, ya Allah. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Allah Ta'ala dengar rintihan kita. Oleh itu, bila kita buat macam tu, terhenti. Kalaulah mayat ini sedang diazab ketika itu, maka jiran-jiran dia pun bertanya, sebab apa terhenti azab ke atas engkau sedangkan kami sedang diazab oleh Allah? Maka jawab dia, di saat ini anak aku sedang mendoakan kesejahteraan aku ketika berada di alam kubur ini. Habis tuan-tuan. Sikit lagi. Kitabul Wadi'ah. Ambil sikit lagi cukup. Ini kitab pada menyatakan hukum berkirim. Nak kirim barang kepada sepolan bin sepolan ke. Bermula orang yang lemah. Lemah maksudnya dia tak yakin dia boleh menyampaikan barang tersebut kepada orang yang nak dikirim barang tadi. Bermula orang yang lemah daripada memelihara akan perkiriman, haram atasnya dia terima. Katakanlah nak pergi ke mana ni? Nak pergi ke Kuala Lumpur. Boleh tak kirim barang? Tolong sampaikan kepada sepolan-sepolan yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Contoh. Sedangkan barang itu adalah suatu amanah. Kalau dia kata, minta maaflah, aku tak pasti boleh bertemu tak dengan orang yang kau suruh sampaikan barang ni. Dalam erti kata, dia mengaku diri dia lemah. Lemah maknanya belum tentu dia boleh sampaikan barang tersebut kepada sepolan. Bila berlaku pada diri dia macam itu, haram hukum dia. Dia menerima kiriman tersebut. Itu sebabnya dia kata, orang yang lemah daripada memeliharakan perkiriman itu, haram atasnya dia terima. Dan orang yang kuasa atas memeliharakan akan dia, tetapi dia tiada percaya dengan amanah pada diri dia, makruh juga dia terima. Yang tadi haram. Kalau dia kata aku memang tak mampulah nak sampaikan barang tersebut kepada sepolan, haram dia terima. Walaupun kawan baik, minta maaflah, aku memang tak boleh nak sampaikan barang ini kepada sepolan. Yang kedua ini, dia mampu, dia boleh sampai ke Kuala Lumpur, tetapi dia kata
aku rasa aku tak percaya pada diri aku. Takut-takut barang yang kau kirim untuk aku sampaikan takut tak sampai. Aku tak berapa yakin. Oleh itu makruh dia terima. Tengok tuan-tuan. Ada dua cara. Kalau rasa tak mampu, cakap terus terang. Minta maaflah. Saya tak mampu nak sampaikan kiriman ini kepada si Fulan. Satu. Yang kedua, aku boleh pergi ke Kuala Lumpur, tetapi aku bimbang. Diri aku ni takut tidak amanah nak menyampaikan barang ni. Kalau dia rasa diri dia macam tu, maka makruh juga dia terima kiriman tersebut untuk disampaikan kepada si fulan. Apa maknanya tuan-tuan dalam Islam? Jangan mudah jadi pak sanggup. Jangan mudah jadi pak sanggup. Engkau nak ke Kuala Lumpur ya? Boleh tak aku kirim? Boleh. Kawan punya pasal. No problem. Ini biasalah kita ni. Kawan punya pasal. Dengan syarat kau berilah duit kopi. Sedang tiba-tiba tak sampai. Haram perbuatan dia. Yang kedua, dia ragu-ragu. Dia tidak amanah. Baik. Maka jika percaya ia dengan amanah dirinya, sunat bagi dia terima. Kalau dia yakin, insya-Allah aku boleh sampaikan barang ini kepada si fulan. Aku yakin, aku boleh serahkan. Barulah dia katakan sunat dia terima kiriman tersebut. Apa maknanya tuan-tuan? Supaya dalam Islam, kalau kita rasa tak mampu, cakap terus terang. Ini kadang-kadang nak jaga kawan punya pasal. Boleh ke? Boleh, no problem. Tiba-tiba barang tu pun tak sampai, entah gaib ke mana. Tengok cantik tuan-tuan, Islam meletakkan hukum. Kalau dia merasakan diri dia amanah, sunat. Dan begitu juga apa sahaja orang nak simpan barang dengan kita. Katakanlah saya nak bermusafir, boleh tak saya tumpangkan barang ini kepada awak? Saya musafir dalam tempoh 2 minggu ke? Kalau dia kata saya janjilah saya boleh jaga dengan baik, dia yakin pada diri dia amanah, maka boleh. Tapi kalau dia kata entahlah, aku tak apa yakin pada diri aku ni, takut barang-barang yang kau simpan pada aku nanti hilang. Lebih-lebih lagi aku ni mudah pelupa. Barang yang ada pada aku pun aku tak ingat, apa lagi nak simpan barang kau. Maknanya dia tidak yakin pada diri dia, maka ketika itu makruh dia menerima. Islam kata. Baik, sikit lagi. Bermula syarat orang yang berkirim dan orang yang tempat berkirim, seperti syarat muwakil dan wakil. Dia mewakilkan kepada seseorang. Dan disyaratkan sirah orang yang berkirim seperti katanya. Orang yang berkirim tu hanya menyebut, aku berkirim akan dikau, akan ini barang. Atau aku menuntut akan dikau memelihara akan dia barang ni. Aku tuntut akan dikau pelihara barang ni. Atau aku gantikan dikau pada memeliharanya. Aku minta engkau tolong pelihara barang ni. Namun demikian, tiada disyaratkan kabul daripada orang yang tempat berkirim itu dengan lafaz. Orang yang menerima tadi, dia tak payah kabul. Dia kata, aku terimalah barang yang engkau tolong simpankan kepada aku. Tak payah disebut. Cukup sekadar orang yang berkirim tadi, aku minta engkau tolong simpankan barang aku. Cukup.
Kalau dia kata minta maaf lah, aku tak yakin pada diri aku bimbang diri aku tidak beramanah, maka jangan terima. Dan tiada disyaratkan kabul daripada orang yang tempat berkirim itu dengan lafaz, dan memadalah terimanya jika atas berlambatan sekalipun. Maknanya kalau orang yang nak mengirim tadi ni, ni ya, aku minta engkau tolong sampaikan barang ni kepada si Fulan. Cukup lafaz dari sirah daripada orang yang berkirim. Orang yang menerima kiriman ini tak perlu ada kabul. Dia kata aku terima barang kiriman engkau ini untuk sampaikan kepada si Fulan. Itu tak payah sebut. Cukup dengan dia menyerahkan barang tersebut. Baik. Dan jika berkirim akan dia oleh kanak-kanak atau orang gila akan harta, maka tiada harus baginya terima. Dia suruh kanak-kanak ataupun orang gila, maka jangan terima. Maka jika dia terima juga, wajib atasnya jaminan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalaulah kita nak berkirim sesuatu barang kepada seseorang, pastikan orang tu jangan gila, pastikan dia jangan kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ini dia tidak akan bertanggungjawab. Mestilah orang yang sejahtera akal dia. Aku tolong kirimkan barang ni pada sekolah dia, boleh. Kalau dia tolong sampaikan barang pak cik ni, dia suruh budak, tolong sampaikan barang pak cik ni kepada si Fulan, tiba-tiba barang tu hilang. Ataupun pada orang gila tadi, kau tolong sampaikan, sedangkan orang tu gila, maka rosak barang itu. Hendaklah dia jamin barang tu. Siapa yang kena jamin? Orang yang berkirim tadi. Baik. Sikit lagi. Dan jika ia berkirim akan kanak-kanak atau orang gila akan harta, maka binasa ia padanya harta tersebut. Tiada wajib dhamannya. Dan jika dibinasakan akan dia, wajib dhaman. Sebab hukum kata awal-awal tadi tak boleh. Tapi kau beri juga pada kanak-kanak, bila rosak, engkau tu kena tanggung jaminan dia. Wajib dhamannya. Dan yang dihajarkan, yang ditegah atasnya seperti hukum kanak-kanak. Dan terangkatlah wadiah berkirim tadi dengan matinya yang berkirim atau tempat yang berkirim, sama ada gila ataupun pitam. Maknanya terbatal kiriman tadi apabila mati. Apabila mati orang yang berkirim tadi. Katakanlah engkau tolong hantar, engkau tolong bawa barang ni, serah pada si Fulan, belum dia serah lagi, tiba-tiba orang yang tempat dia suruh kirim barang tadi mati. Maka secara automatik terbatal. Tak boleh diteruskan kiriman tersebut. Kerana apa? Orang yang berkirim tadi dah mati. Itu yang dia kata, terangkat wadiah dengan mati yang berkirim atau tempat yang dia nak kirim tadi. Dia suruh sampaikan kepada si Fulan, tiba-tiba mati orang yang tempat supaya terima barang tadi, maka secara automatik terbatal kiriman tersebut. Maknanya tak boleh disampaikan. Siapa yang mati? Sama ada orang yang suruh bawa kirim barang tadi mati, atau orang yang nak menerima barang yang dikirim tadi mati. Bila dua ni mati, maka secara automatik terbatal wadiah itu. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat itu. Bagaimana Islam memperjelaskan, bukanlah suatu perkara yang mudah apabila orang minta sesuatu, bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk kita lakukan.
Kalau kita rasa tak mampu, cakap terus terang. Kalau kita rasa diri kita tidak amanah. Kerana apa? Supaya jangan berlaku pengkhianatan antara orang yang mengirim dengan orang yang menerima kiriman tersebut. Wallahu alam. Cukup kata itu. Akan datang harus bagi kedua-duanya menuntut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan